Alright, let's do this. Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. So kita nak review and analysis untuk chapter 1105. Chapter ni dia cover satu situasi saja, keadaan seluruhnya di Egghead. Okay, tiada campuran daripada situasi ataupun tempat lain, sepenuhnya fokus kepada situasi yang memang semakin tegang lah dekat Egghead ni. Kata dah sampai climax dia dah. Kita ada 10 slides, kita ada 13 lion page and 3 double spread. Agak pendek ya chapter kali ni, tapi dalam masa yang sama agak padat juga. Highlight untuk chapter 1105 ni aku dah bagi kepada 3. Yang pertama adalah tentang Buster Call dah start. Okay, so seperti apa kita nampak sebelum ni, ada 100 kapal marine, 20 warship dan 30k total marine, termasuk 9 vice admiral, 1 admiral dan juga 1 grosser yang dah pun kepung Egghead, dan tambah lagi dengan 50 pacifista yang dah bertukar arahan. Kalau ikutkan sebelum ni dengan Vegapunk Setomaru, sekarang dah di bawah arahan grosser selaku top hierarchy. So sekarang ni diorang semua dah mula attack Egghead. Kita dah nampak dah penghancuran semua dah berlaku sana dan sini. Poin nombor 2 adalah tentang kapal misteri yang berlabuh pergi. Seperti apa yang dinyatakan oleh Satan, ada satu kapal yang telah pun berlabuh keluar daripada Egghead sehari sebelum ni. So kita tak tahu sebelum ni lah. Kalau untuk aku tak tahu masa tu kan, masa kita buat reaction tu. Even Vegapunk sendiri pun kita boleh nampak reaction dia memang sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat marah bila Satan bagi tahu yang dia ada hantar kapal marine untuk kejar and hapuskan kapal tu. Sebab dia tak nak orang-orang yang ada dalam kapal tu, yang ada tahu pengetahuan tentang Void Century sebagainya, selamat untuk pergi ke tempat lain lah. Sebab dia tak nak benda tu kantoi lah kan. Lagi menarik, kapal dan watak-watak tersebut masih survive. Okay, kapal dan juga watak-watak di dalam kapal tersebut masih survive disebabkan ada orang yang intercept kapal marine nak cabut, nak cuba hancurkan kapal dia orang. So mungkin orang-orang dalam kapal tu mungkin akan mainkan satu peranan di masa hadapan lah. And then poin yang ketiga adalah ada watak lain yang menuju ke Egghead sekarang ni. Ni yang kata yang paling meriah sekali lah kan, the highlight of the chapter. Paling buat ramai orang excited lah kan, sebab macam-macam nama keluar sekarang ni, macam-macam candidate yang orang dah start list out untuk membuat untuk yang mungkin akan membuat kemunculan saat genting dekat Egghead ni. Okay, antara nama-nama yang ada disebut seperti contohnya Blackbeard Pirates ataupun Teach, sebab kita dah nampak kapal diorang berdekatan. Mungkin juga Revo Army seperti Dragon dan juga Sabo. Mungkin Cross Guild, mungkin Kuja Pirates seperti Boa Hancock dan juga Relic. Mungkin juga Grand Fleet Luffy terpanggil untuk membantu. Mungkin juga Marco S2C. Mungkin juga Red Hair Pirates Shanks, sebab diorang juga berdekatan tak jauh daripada Elbaf. Mungkin juga watak yang kita tertunggu-tunggu selama ni seperti Man Mark by Flame, mungkin dia nak buat kemunculan dekat sini. Mungkin juga Shiki, walaupun agak random and kita duk tunggu-tunggu daripada dulu lagi, tapi manalah tahu. Mungkin juga Smoker walaupun agak kurang famous, tapi manalah tahu. Kita tengoklah siapa yang kena, siapa yang sampai daripada 10 yang ada ni. Analisis untuk poin yang pertama tadi, momen ni aku rasa akan menjadi parallel kepada Ohara. Okey, dua pulau ni mempunyai persamaan daripada sudut ilmu dan juga knowledge. Okey, Ohara dengan ilmu berkenaan sejarah, and pulau ni pun dah lama sangat wujud, sayangnya dah hancur. Manakala Egghead pula ilmu berkenaan sains dan teknologi. Pulau ni juga walaupun tak hidup lama, tapi mempunyai teknologi yang daripada zaman kubo, zaman purbakala, yang sebenarnya lebih advance dari apa yang ada sekarang. So dua pulau ni sangat-sangat penting sebenarnya dalam dunia One Piece. Dua-dua ni mewakili ilmu yang sangat-sangat hebat. So sekiranya Ohara tidak sempat diselamatkan, mungkin Egghead ni sempat untuk diselamatkan. Analisis untuk poin yang kedua, masa live hari tu, yes, aku tak pasti siapa gerangan mereka ni, siapa yang berlabuh pergi daripada Egghead sehari sebelum tu. Tapi selepas membuat sedikit ulang kaji bersama-sama dengan komander LOP, kita orang banyak lepak malam-malam dekat DC. So banyaklah benda yang kita discuss sama-sama. Kita orang yakin kapal tersebut adalah saintis ataupun staff pekerja Egghead yang sudah diarahkan oleh Setomaru sebelum ni untuk evacuate Egghead sebelum perang tu dah pun bermula. Nak senang macam ni lah, dekat chapter 1078 narrator ada bagi tahu situasi dekat Egghead ni berlaku selama 2 hari. Hari pertama adalah situasi di mana kedatangan Lucci dan juga geng dia, dan hari kedua adalah kedatangan Kizaru dan Satan. Hari kedua ni lah apa yang narrator cakap adalah hari ni yang digelar sebagai the infamous Egghead incident. Maksudnya diorang dah keluar sehari sebelum tu lah, okay? Sebelum kapal-kapal marine ni start kepung Egghead.
Cuma itulah kantoi juga dengan Satan dah kena kejar. Okay, analisis point yang ketiga, point yang paling kata highlight lah untuk chapter ni. Again, masa live hari tu ada orang tanya siapa agaknya kandidat yang aku rasa prefer ataupun mungkin akan sampai. So aku jawab Teach ataupun Blackbeard, disebabkan dua perkara saja. Kapal dia diperlihatkan kepada kita berdekatan dengan Egghead di chapter 1079. Poin yang kedua lebih ke arah personal view, sebab aku memang tertarik nak tengok Teach next move ni. Di antara yang kata villain yang sangat-sangat hebat, yang kata mempunyai karakteristik yang menarik lah, walaupun rupa dia tu sangat-sangat bodoh kan. Kita nak tengok lah apa lagi yang dia nak cuba dapatkan di Egghead kan. Sebab aku rasa dia ni kalau dalam bab merangka strategi memang nombor satu lah. Okay, memang pandai lah, memang hebat lah, especially dalam mengambil peluang kata di dalam kesempitan orang lain ni lah. Sama lah macam apa dia buat kat Law. Dia dah tunggu, dia tahu diorang ni akan datang daripada Wano. Dia dah tunggu siap-siap dekat Winter Island. Bam, ambush Law, dapat Poneglyph. Sama juga sebelum ni, masa dekat Amazon Lily tak dapat settle dengan bawah Hancock, dia tangkap Kobe, exchange dengan Kobe, and now dia nak dia nak exchange Kobe dengan government dengan syarat dia nak jadi raja sebagainya. So dia apa-apa yang dia buat always ada sebab. Sebab dia tu sangat-sangat menarik lah kan. So nak tengok lah kalau betul dia datang ke Egghead, apa lagi dia nak. Tapi itulah, itu lebih ke arah spontaneous orang kata view lah kan masa live hari tu. Sebab bila dah baca lagi sekali, bila dah fikir-fikir, aku dah start ragu-ragu sikit. Disebabkan dua perkara ni juga. Okay, poin nombor satu, memang betul kapal dia berdekatan dengan Egghead, tapi ini semasa dekat chapter 1079, sehari sebelum big incident tu berlaku, sehari sebelum Egghead dikepung oleh Marine dekat chapter 1089. And apa yang kita tengok daripada sudut Marine punya respon nak bagi tahu Kizaru yang diorang kena serang, ini sepatutnya lebih jauh, bukan berdekatan dengan Egghead, sebab kapal tu dah keluar sebelum tu. So kalau dia bertembung dengan Blackbeard, dia sepatutnya lebih awal berlaku, bukan yang waktu yang sekarang ni. So macam pelik lah kat situ kan. Kalau nak kata yang apa kata yang bertembung tu adalah Blackbeard. And then tambahan lagi, poin kedua agak pelik, kenapa Blackbeard Pirates ni nak bantu kapal saintis, orang kata staff-staff daripada Egghead ni, sedangkan diorang ni bukanlah orang kata orang-orang yang baik. So kalau dia nak tembak, dia nak serang Marine kan, dia dah hancurkan kapal Marine, baik dia hancur juga kapal ni. Unless mungkin orang akan cakap dia nak jadikan sebagai tebusan or something. Yeah, it could be right. Tapi itulah poin aku, kalau nak sampai, diorang sepatutnya sampai lebih awal. Ataupun diorang dah menyorok ataupun dah berada dekat Egghead. Tak sepatutnya baru nak on the way seperti apa yang Marine cakap kan. Dia moving towards Egghead, tapi sepatutnya diorang sebenarnya dah sampai Egghead dah, sebab diorang dah nampak lebih awal. Kan kapal diorang tu kita nampak lebih awal. So agak pelik lah kat sini. And so disebabkan itu, aku dah mula tertarik dengan Dragon kembali atas sebab tiga utama ni pula. Poin yang pertama, dekat chapter 1064 kita nampak perbualan yang pertama di antara Vegapunk melalui Shaka bersama dengan Dragon. Sangat-sangat pendek perbualan yang pendek dengan hanya 2 panel je yang dah bagi, tapi sangat-sangat crucial sebabkan Vegapunk kat sini dia ada bagi tahu kepada Vegapunk dia ada bagi tahu kepada Dragon kat sini yang dia akan mati. And kita pun tak tahu apa sambungan dia kan. Oda tak berikan kepada kita, Oda cut perbualan diorang. So kita tak tahu apa ending dia. Adakah Dragon cakap yang apa dia akan datang ke, ataupun dia ajak Vegapunk datang ke tempat dia ke, kita tak tahu. Okay, poin yang kedua, kita nampak pula relationship yang ada di antara Vegapunk dan juga Dragon ni melalui flashback dekat chapter 1066. So saat ini kita boleh tahu yang diorang ni memang kawan yang baik. Okay, close friend. Even Dragon sendiri ada ajak Vegapunk untuk join dia dalam dia punya misi kan. Tapi Vegapunk tolak sebabkan Vegapunk lebih prefer WG yang ada duit supaya dia senang untuk buat eksperimentasi dia. Tapi kat sini kita boleh nampak lah yang Dragon agak rapat dengan Vegapunk agak rapat dengan Dragon. And then point yang ketiga adalah dekat chapter 1103 yang bagi aku paling crucial sekali, paling menarik. Sebabkan kat sini Dragon dan Ivankov ada berdiskusi tentang ke mana mungkin Kuma teleport negeri dia. Okay, dan perbualan mereka pun tergantung kan. Sebab masa tu mula-mula Ivankov cakap, oh kalau aku akan pergi ke Merajua, tapi memikirkan Kuma dia akan pergi ke habis macam tu, seolah-olah nak sebut Egghead. Tapi yang pasti memang betul lah Kuma datang ke Egghead lepas tu kan dekat chapter yang sama. Tapi kenapa perlu Oda nak letak benda tu, sedangkan memang kita tahu, orang kata kita dah boleh rasa yang Kuma memang akan on the way pergi ke situ disebabkan flashback yang dah letak betapa kuatnya perasaan Kuma
terhadap Bonnie. Lepas tu kita pun dah nampak dia, memanglah awal-awal tu kita ingat dia nak pergi Marijuana sebab dia stop kat situ kan. Tapi bila dia teleport keluar lepas dia clash dengan Akainu, memang kita semua tetap akan rasa dia datang ke Egghead. So apa pentingnya Oda nak letak perbualan Vegapunk dan Vegapunk Dragon dan juga Ivankov ni tentang ke mana perginya Kuma kan. Macam aku rasa macam random gila. So seolah macam Dragon tanya tu sebab dia nak pergi kat mana Kuma pergi. Ada possibility tinggi lah, okay, yang semua ni mungkin adalah hint dari Oda untuk kedatangan mengejut Dragon ke Egghead. Ia juga mungkin boleh jadi satu kata tanda atau parallel situation untuk mengelak berlakunya lagi sekali sejarah Ohara melibatkan Island of Knowledge lah, seperti apa yang kita cakap dekat poin nombor 1 tadi. Okay, sebab satu lagi benda yang menarik satu lagi parallel yang menarik, seperti mana kita diperlihatkan perjumpaan di antara Vegapunk dan juga Dragon ni dekat lokasi Ohara yang dah pun hancur, dah pun musnah. Adakah kali ni kita akan dapat tengok perjumpaan Vegapunk dan Dragon lagi sekali, tapi sebelum Egghead hancur dan musnah sepenuhnya, seperti apa yang berlaku kat Ohara. So aku rasa macam ada pertalian ataupun persamaan yang menarik kat situ sekiranya benda ni betul-betul berlaku. Ini mostly apa yang aku dah share lah, okay, penulisan aku yang aku dah share dekat beberapa medium media sosial. Okay, aku basically just balik baca balik lah and rungkaikan kepada korang semua. Tapi apa yang aku nak tambah sedikit adalah tentang kenapa semua ni aku rasa sangat-sangat menarik, okay, untuk difikirkan walaupun mungkin ia tidak menjadi kenyataan. Okay, kalau korang ingat, untuk yang dah lama follow aku pernah cakap dulu apa yang Kuma dengan Vegapunk ni kata ada persahabatan yang lebih daripada sekadar bahan eksperimen. So memang betul Kuma dengan Vegapunk ni lebih daripada benda tu. Dulu aku ada cakap yang Sentomaru dan Vegapunk ni ada pertalian yang istimewa. Memang betul Sentomaru ni dah ibarat anak angkat daripada Vegapunk. Dulu aku dah cakap yang Kizaru dengan Vegapunk ni pun sama, ada pertalian yang menarik, yang rapat antara diorang dua. Memang betul Kizaru dengan Vegapunk, sejak Kizaru daripada zaman awal-awal Marine dia lagi, dia dah memang lepak dan habiskan masa bersama-sama dengan Vegapunk, memang rapat. And then aku ada cakap yang Dragon dengan Vegapunk ni pun sama, ada persahabatan dan mungkin juga beraliansi secara senyap. Sayangnya benda ni hanya hampir betul. Okey, sebabnya kita belum nampak lagi yang, ataupun Oda ada tunjuk pada kita yang Vegapunk dengan Dragon ni memang bekerjasama secara senyap lah kan. Contohnya macam Vegapunk ada buat senjata ataupun buat apa-apa untuk diorang lah. Tapi buat masa ni memang tak ada. Yang ada cuma sekadar persahabatan yang rapat lah kan. Macam mana kita nampak diorang calling-calling kan, semua kita tanya khabar semua ni. Tapi secara direct ataupun walaupun secara tutupnya memang belum nampak lagi. Sekarang ni Sentomaru ada dekat Egghead melindungi Vegapunk. Kita ada Kizaru pula dekat Egghead nak bunuh Vegapunk. Kuma pun dah sampai Egghead nak selamatkan Bonnie. Semua teman rapat Vegapunk dah berkumpul kat sini. Mengapa tidak Dragon? Okay, so menyelamatkan Vegapunk ni mungkin benda yang boleh jadi based on perbualan call diorang sebelum ni kan pasal yalah Dragon boleh datang situ nak menyelamatkan Vegapunk, and dia juga boleh menyelamatkan Egghead daripada jadi mangsa yang sama seperti apa yang berlaku dekat Ohara kan. And then Dragon pun akan menjadi satu benda yang sangat menarik sebab dia akan berdepan dengan Saturn, orang kata selaku ketua kepada kerajaan kan, dan boleh katakan ini adalah sambungan pengisytiharan perang RA terhadap kata kerajaan dunia. Memang bagi aku benda yang sangat-sangat menarik. Tapi itulah, poin ni mungkin tak akan berlaku sekarang kan. Benda walaupun bunyi sangat-sangat menarik, dah ada connection dan sebagainya, tapi mungkin dia tak akan berlaku pun. Okay, sebabkan kita kena fikir dia punya counter tu juga. Sebab satu, kita tahu yang Kamabaka Kingdom ni jauh. Okay, diorang ni dekat Paradise, manakala Egghead ni pula dia terletak jauh, all the way dekat New World. So bukan lokasi yang dekat. Even Kuma sendiri yang teleport diri dia pun kita tengok mengambil masa yang agak lama nak sampai ke Egghead ni kan. Lepas tu orang kata respon Marine yang diserang tetamu misteri ni pun dia ada menggunakan ayat orang kata day, merujuk kepada bilangan lebih daripada seorang. Tapi ni based on translation fan lah. Official Manga Plus tak tahu lagi lah. Tapi still lah kan, sebab kalau Dragon datang, maksudnya kat sini dia bukan datang seorang.
Okey, kata seharusnya dia akan datang bersama dengan ahli Revo Army yang lain lah untuk menjadikan day tu kan. Tapi itulah macam mana kan. Dragon mungkin kita boleh cakap dia possible untuk datang seorang sebabkan kuasa angin dia kan, ura-ura teori tentang kuasa angin dia yang mungkin boleh bergerak dengan sangat-sangat laju kan. Tapi yang ahli-ahli kru-kru Revo Army ni macam mana pula kan. Adakah diorang semua nak ramai-ramai naik atas Karasu kan, guna gagak, sebab gagak Karasu tu kan boleh jadi sebagai bahan transportation juga kan. Ataupun mungkin ada special abilities daripada kapal RE tu yang kita tak tahu, sebabkan yelah nama kapal tu pun Wind Granma kan. Mana tahu laju macam laju gila macam angin ni, besar macam tu kan. Itu kita tak tahulah kan. Tapi itulah, still macam mana pun percentage benda ni untuk berlaku memang sangat-sangat rendah. Okay, sebab satu lagi yang aku boleh cakap ni adalah poin yang paling kuat bila aku buat benda ni. Okay, saat yang Dragon bertanya tadi tentang lokasi Kumar daripada Ivankov, masa diorang tengah berdiscuss tentang ke mana Kumar pergi, masa ni keadaan Egghead dah pun tenat. Okay, masa ni Bonnie dah pun kena tangkap dengan Satan. Okay, lepas tu tak lama lepas tu Kumar datang kan, sampai serang. Lepas tu macam apa yang kita nampak sekarang, Buster Call dah pun bermula. Masa tu agak macam tak cukup lah, apa kata sangat-sangat singkat lah kan. Tapi tak apalah, bagi aku benda ni anggap je lah macam satu senaman otak untuk kita menghayati dan enjoy cerita yang orang dah buat. Sebab macam-macam mana pun apa yang aku buat ni aku still suka walaupun dia tak berlaku kan. Sebab still ada connection. Maksudnya aku bukan cakap secara random, bukan benda yang menganggap. Aku ada cakap based on evidence, based on point yang kuat kan. Cuma kalau tak jadi tu nak buat macam mana kan, cerita Oda kan. Tapi aku tak ada masalah pun. Cuma yang aku mengharapkan sangat lah, siapa pun tetamu misteri yang datang Egghead tu, make sure diorang adalah orang yang berpengaruh lah, karakter yang sangat-sangat besar nama dia. Sebab kalau datang tu cikai-cikai, aku rasa macam tak ada function kan. So aku harap sangat lah yang datang tu memang karakter yang sangat-sangat gila lah kan, supaya orang kata dia punya opening, bukanlah opening, dia punya sampai dia tu, introduction dia sampai tu memang akan jadi satu benda yang sangat-sangat gila lah. Okay, so itu saja analisis and review untuk 1105. Apa pendapat korang, komen kat bawah. See you guys on the next video lah. Assalamualaikum.